Bagi meningkatkan kemudahan dan fasiliti sukan dan gaya hidup sihat di negara ini, pembukaan Pit Sports Hub telah dirasmikan di Kampung Jaya Setia. Transformasi mercu tanda yang dahulunya merupakan Kelab Tenis Brunei, kini dihidupkan semula sebagai sebuah hub pelbagai guna inklusif yang bertujuan memupuk budaya hidup sihat serta memperkukuh jalinan komuniti menerusi kemudahan sukan dan rekreasi yang serba moden. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sendara Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Hub berkenaan menyediakan pelbagai kemudahan komprehensif merangkumi futsal, bola jaring, pickleball, tenis, program kecergasan serta ruang makan di bawah satu bumbung bagi menyokong pembangunan belia dan penglibatan masyarakat secara menyeluruh. Di dalam program WISE. Dalam usaha memperkukuh ekonomi masyarakat seiring dengan mencapai Wawasan Brunei 2035, Pertubuhan Warga Mas telah mengadakan program Warga Mas Inspirasi Ekonomi WISE. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Pelancaran program disempurnakan oleh Awang Iswandi bin Ahmad, penolong pengarah urusan perkhidmatan kebajikan dan pembangunan sosial yayasan selaku wakil peribadi kepada Dr. Deng Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan selaku lembaga pengarah urusan yayasan. Program WISE bertujuan menjana sumber kewangan melalui bidang perniagaan, potensi, kemahiran dan pengalaman masing-masing. Program selama 2 hari disertai oleh 18 orang pengusaha. Brunei City Festival terus menjadi platform penting dalam menghimpunkan pengusaha makanan, tempatan dan luar negara, sekaligus mengukuhkan sokongan terhadap industri usahawanan, khususnya dalam kalangan pengusaha mikro, kecil dan sederhana PMKS. Festival tersebut bukan sahaja menghidupkan suasana bandar, malah menjadi medium penting dalam memupuk sokongan terhadap usahawan tempatan dan memperkukuhkan hubungan budaya serta perniagaan antara peniaga tempatan dan negara jiran. Menurut beberapa pengusaha tempatan, penyertaan kali ini merupakan pengalaman pertama mereka bergabung bersama vendor dari luar negara. Sementara itu, para pengusaha dari luar negara memuji sambutan warga Brunei yang sangat luar biasa. Dengan menyertai festival ini juga, mereka berpeluang untuk memperkenalkan produk mereka ke pasaran tempatan. Negara Brunei Darussalam mengekalkan kedudukannya yang ke-13 di peringkat global dalam kedudukan pembangunan kewangan Islam IFDI pada tahun 2025. Ia mencerminkan ketahanan dan perkembangan berterusan sektor kewangan Islamnya. Skor IFDI Brunei Darussalam yang berdasarkan data 2024 meningkat kepada 31 mata pada tahun lalu, meningkat dari 29 mata pada tahun 2024. Walaupun purata global menurun daripada 12 kepada 11 mata dalam tempoh yang sama. Hasil tersebut dilaporkan dalam Laporan Pembangunan Kewangan Islam 2025 bertajuk 50 Tahun Pertumbuhan Eksponen. Laporan berkenaan menilai prestasi global industri kewangan Islam merentasi 140 negara, termasuk 4 negara baru yang ditambah pada tahun 2025 iaitu Sudan Selatan, Jamaika, Kosovo dan Lesotho. Menurut laporan, 10 negara teratas mengekalkan kedudukan mereka dalam kedudukan IFDI dengan Malaysia, Kerajaan Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu mendahului sebagai 3 pasaran kewangan Islam teratas dari segi pembangunan keseluruhan pada tahun 2024. Iraq membuat penampilan pertamanya dalam carta 15 teratas memasuki kedudukan IFDI di tempat ke-14 dengan skor 30 menggantikan Nigeria dari penilaian sebelumnya.
Penganjuran pameran Emerge ke-13 yang bertemakan Nadi dan Nada baru-baru ini telah menjadi penanda aras penting dalam menilai kematangan ekosistem ekonomi kreatif di negara Brunei Darussalam. Melibatkan seramai 22 orang penggiat seni tempatan, pameran tersebut bukan sekadar wadah eksplorasi seni, malah ia telah berfungsi sebagai ruang bagi artis tempatan mengukuhkan jenama peribadi dan nilai profesionalisme mereka di mata peminat seni. Dalam mendepani matlamat kepelbagaian ekonomi negara, kejayaan siri pameran ini membuktikan bahawa sektor seni visual mampu beralih daripada hobi sampingan kepada satu cabang kerjaya yang mempunyai nilai pasaran kompetitif. Ya, pasalnya kami ini satu untuk memberi orang encouragement lah kepada orang petani lokal. Pasal banyak-banyak orang kita ni, ya macamnya, kalau artis ni aku pandai melukisnya, di mana aku boleh buatnya, di mana aku boleh lihatkan. Jadi daripada platform kami dan juga kami punya pameran ini, kami harap diorang dapat menambah confident daripada bis diorang sendiri, sama diorang akan berasa semangat. Diorang, jadinya aku ada this skill untuk melukis, aku boleh buat pameran, bukan saja pameran, boleh untuk menjual diorang punya karya-karya seni inilah. Dan mungkin dapat ada seseorang yang, jika ada yang berminat untuk membeli lukisan bis diorang ini, akan dapat diorang punya klien ataupun siapa-siapa saja yang mungkin berminat lah untuk membeli diorang punya lukisan. Meskipun mempunyai potensi besar, transisi ke arah pengkomersialan seni sepenuhnya masih berdepan dengan realiti cabaran ekonomi. Antara isu utama yang dibangkitkan adalah kos operasi yang tinggi bagi mendapatkan peralatan seni berkualiti serta cabaran menarik minat pengumpul seni secara konsisten. Bagi artis, pemahaman masyarakat terhadap proses penghasilan seni merangkumi idea, masa dan kualiti bahan adalah kunci kepada penilaian harga yang adil bagi memastikan kelangsungan industri ini. I think every artworks ada kisah sendirinya. So dengan cara dinilainya tu melalui dengan berapa lama artis itu membuat kerja tu, and art toolsnya, berapa mahal art toolsnya, and also the idea, where the ideas came from. So that's how every artworks kena nilai, and I do think some people disagree with the price yang kena bagi oleh artis itu, but I do think that some artworks are also reasonable to some viewers, because there's like two parts lah to me. Mengenai nilai hasil tempatan, kalau dari segi pembelian mungkin masih kurang, tapi appreciation visual ada positif lah, galakan daripada orang ramai. Diorang berminat melihat hasil-hasil tempatan lokal dan mungkin banyak lagi potensi untuk dikembangkan. Ke arah mencapai matlamat ekonomi dalam Wawasan Brunei 2035, sokongan padu dari pihak kerajaan, masyarakat dan pihak berkepentingan adalah sangat penting. Pameran ini membuktikan bahawa seni visual Brunei mempunyai nilai ekonomi yang mampu diperkasakan jika terus diberi ruang dan pendedahan yang tepat. Matlamat jangka panjang adalah untuk melihat hasil seni tempatan bukan sahaja memenuhi galeri domestik, malah mampu menjadi komoditi ekspor kreatif yang bernilai tinggi dan diktiraf di peringkat antarabangsa. Perniagaan kedai kopi merupakan satu sektor perkhidmatan makanan dan minuman yang berpotensi tinggi serta terus berkembang seiring dengan perubahan gaya hidup pengguna. Apa yang menarik, setiap kedai kopi mempunyai kelebihannya yang tersendiri, sama ada dari segi konsep atau cita rasa kopi yang ditawarkan. Dengan kelebihan menyajikan biji kopi yang dipanggang sendiri, Safa Bay Coffee terus berkembang dengan menawarkan pelbagai karakter dan keunikan cita rasa kopi. Di samping itu, kedai berkenaan juga mempunyai ruang untuk menikmati kopi yang tenang dan estetik sekaligus dapat membantu menciptakan suasana berkomunikasi yang harmoni. Merasakan
orang cozy di sini ni, selesa seperti rumah, kita lepak di rumah sambil meminum kopi, sambil bercerita dengan kami punya barista dan lebih mengetahui detail tentang kopi beans kami. Pasal kami akan mengexplain ataupun kami akan menjelaskan kopi ini datang dari mana, macam mana prosesnya. Dengan perkembangan industri kopi di negara ini, peniaga kopi perlu mempunyai strategi untuk mempelbagaikan pilihan minuman berasaskan kopi. Kalau saingan itu memang adalah tetapi kami percaya dengan kami punya produk sendiri, dengan apa kualiti kami yang kami berikan masa ini, kami jaga dan kami cuba meninggikan lagi kualiti kami. Lepas itu dengan beans apa yang kami bawa, kami cuba memberitahu kepada pelanggan kami. Kami ada membawa lain daripada yang lain. Dari secawan kopi sederhana hingga ke inovasi perniagaan yang berani, jelas menunjukkan peranan penting belia dalam membentuk masa depan ekonomi negara.